bertemu kembali dalam channel Cikgu Ong. So, hari ini Cikgu akan masih lakukan perkongsian bersama anda bagi ulang kaji bab 9 Bumi, Sains Tingkatan 1. Dan kali ini Cikgu bawakan 4 soalan kebat diikuti penerangan dan jawapan. Dan soalan-soalan ini merangkumi penggunaan racun perosak, hutan bakau, taburan air di bumi dan juga satu soalan reka cipta iaitu reka cipta seismograf. Okey, jom tanpa membuang masa kita lihat soalan 1. Okey, kita lihat gambar raja yang diberikan. So, gambar raja ini dah menjelaskan soalan 1 iaitu seorang petani menyembur racun perosak. Soalannya berbunyi, Pak Cik Amiro merupakan seorang petani. Anak Pak Cik Amiro selalu menasihatinya supaya tidak menyembur racun perosak secara berlebihan. Mengapa? Okey, soalan tanya mengapa. Racun perosak ni biasa digunakan oleh petani kan untuk menghapuskan serangga perosak supaya boleh dapat hasil tanaman dalam tempoh masa yang dikehendaki. Jadi kenapa tak boleh sembur secara berlebihan? Jadi kita fikir di sudut sini. Bila sembur secara berlebihan, racun perosak ni pergi ke mana? Dia pergi ke mana racun tu? Lihat gambar ni yang cikgu bulatkan. Racun perosak bila sembur dia akan meresap ke dalam racun perosak yang disembur akan meresap ke dalam tanah dan mencemari air bawah tanah. Selain itu, racun itu juga akan mencemari air sungai yang merupakan sumber air untuk haiwan dan manusia. Jadi, soalan ini hanya memerlukan anda fikir sedikit mendalam. Kita lihat soalan 2. Soalannya berbunyi, penebangan hutan bakau untuk mendapatkan hasil kayu mendatangkan kesan negatif. Berdasarkan pernyataan di atas, berikan pendapat kamu tentang kesan negatif yang mungkin timbul akibat penebangan hutan bakau. Okey, sebelum menjawab soalan ni, yang pasti kamu mesti faham apa tu hutan bakau. Dan kenapa kita tak boleh ambil hasil kayu dia? Sebab akan mendatangkan kesan negatif. Apakah kesan negatif yang mungkin timbul? Kita lihat gambar hutan bakau. Lihat secara dekat. Nampak hutan bakau ni? Kalau lihat dari sudut atas, memang nampak hijau. Ini gambar diambil dari sudut atas tu. Dan kapal terbang di atas, dia nak tengok dari atas. Jadi, fungsi hutan bakau berfungsi menapis air sungai sebelum mengalir masuk ke dalam laut. Itu fungsi dia nak tapis air sungai. Cuba fikirkan, jika air sungai itu mengalir masuk ke dalam laut tanpa ditapis, macam mana keadaan air itu? Jika hutan itu ditebang, air sungai dengan kandungan lumpur dan kekotoran akan mencemari laut. Itu adalah kesan negatif yang pertama. Kita lihat yang kedua. Gambar ni mungkin anda pernah biasa tengok kalau pergi tepi pantai, nampak yang ada hutan bakau tu. Jadi, hutan bakau juga merupakan zon pemampan untuk menghalang ombak tinggi dan air laut daripada menghakis pantai dan merosakkan harta benda. Itu adalah fungsi yang penting dengan adanya hutan bakau. Dan seperti juga tempat lain, hutan bakau ni juga ada hidupan dia di dalamnya. Dan jika hutan bakau itu ditebang, nampak penebangan hutan bakau akan memusnahkan habitat bakau dan mengganggu kita kehidupan di dalamnya. So, ini adalah kesan negatifnya. Kenapa tak boleh lakukan penebangan hutan bakau? Okay, so next, soalan 3. Soalan 3, taburan air di bumi sentiasa tetap. Ini pernyataan dia. Gambar ni, tempat tinggal bumi, tempat tinggal manusia memang ada air. Jadi, adakah pernyataan ini benar? Berikan pendapat anda, bincangkan. Okey, soalan minta anda nyatakan dulu, benar atau palsu.
betul atau salah. Jadi, anda bagi dulu. Jawab dulu persoalan ni sebelum memberikan pendapat anda. Boleh? Saya rasa anda dah dapat jawapan. Okey, betul. Air bergerak dari satu tempat ke tempat lain mengikut kicaran air. Okey, kalau di sekolah rendah, saya rasa kicaran air itu anda dah sangat biasa pembentukan proses tu. Tapi untuk jawapan seterusnya, cikgu akan mulakan dengan, tengok gambar ini, glasier. Glasier ni adalah sungai ais yang bergerak perlahan. Dan pencairan glasier pada musim panas. Dia akan cair pada musim panas. Dan juga hujan yang turun di puncak gunung mengalir turun. Satu, pencairan glasier. Kedua, hujan turun dari puncak gunung. Jadi hujan turun tu dia akan mengalir pergi mana? Hujan yang turun tu mengalir ke sungai. Mengalir ke sungai dan menuju ke lautan. Bila sampai ke lautan, air laut tersejat membentuk wap air. Wap air membentuk awan dan turun semula sebagai hujan. Maka proses ini berulang semula. Maka taburan air di bumi sentiasa tetap. Boleh? Okey, kita lihat soalan terakhir untuk video ini. Soalan reka cipta yang dimulakan dengan kenyataan gempa bumi direkod dengan menggunakan alat seismograf sensitif yang mengesan gerakan atau getaran. So, cikgu percaya anda semua faham apa itu gempa bumi. Gempa bumi adalah salah satu kejadian bencana, okey, iaitu daripada proses endogen. Dan gempa bumi ini boleh menyebabkan kemusnahan yang teruk, seperti yang berlaku dalam gambar ini. Jadi, alat seismograf ini adalah sensor. Kita boleh kata sebagai sensor bagi mengesan kejadian gempa bumi. Once ada gempa berlaku, ada getaran berlaku, ada gerakan berlaku, seismograf ini akan mencatatkan gerakan tersebut dan dari situ manusia boleh membuat persediaan awal untuk menghadapi kejadian gempa bumi. Dan soalan ni dia minta anda reka cipta satu alat seismograf ringkas untuk mengesan getaran pada permukaan bumi. Okey, dan sekarang saya tunjukkan satu alat. Ini alat ni untuk mengesan gempa bumi. Dan bila berlakunya gempa bumi, maka dia akan catatkan getaran tu dalam bentuk gelombang seperti ini. Dari situlah manusia dapat betapa teruk, betapa kuat getaran yang berlaku dan kita ukur dalam skala Richter. Okay. Jadi, di magma sains, macam mana kita nak buat seismograf ringkas ini? Kita lihat, soalannya turut diberikan, alat yang diberikan ialah kaki retort, rod logam, spring, pemberat, plaster. Kita boleh mula bayangkan susunan alat tu, penanda pen marker dan kertas karbon. Bayangkan kaki retort, sambung rod logam, sambung spring, sambung pemberat. Boleh? Macam mana keadaan gambar raja ni? Okey, sekarang kan musim PDPR. Jadi, cikgu tak boleh pasang alat ini di magma. Jadi, cuma tunjukkan lukisan gambar raja sahaja. Okey, seperti ini. Kaki retort, sambung dengan rod logam, belakangnya sambung dengan spring, gantungkan pemberat dan gunakan plaster untuk lekatkan pen marker berdekatan dengan kertas cardboard. Dan di magma, semua alat ini akan dipasang di mana? Akan dipasang di atas meja. Of course, atas meja kan? Okey, kita lihat balik soalan dia. Anda boleh menjatuhkan objek yang berat berdekatan dengan alat yang telah dibina untuk menghasilkan gempa buatan sendiri. Jadi, kalau ikut gambar raja ni yang paling senang untuk lakukan gempa di magma ialah kita dengan menghentam meja. Bila kita hentam meja, akan hasilkan satu gempa, iaitu hasilkan getaran atau gerakan. Bila adanya getaran berlaku, maka pemberat kan di sini spring akan bergerak. Jadi, pen marker akan
mencatatkan getaran yang terhasil pada kertas cardboard. Mungkin kertas cardboard ni kita mintalah rakan seorang lagi untuk pegang. Kita boleh lakukan bersama rakan-rakan anda dalam makmah sains. Okey, sekian sahaja perkongsian pada kali ini. Dan juga harap jika anda suka ataupun anda telah mendapatkan manfaat daripada video ini, anda boleh tekan butang like, share dan subscribe channel Cikgu sebagai galakan untuk saya terus melakukan perkongsian video PDPC. Okey, terima kasih. Jumpa lagi. Bye-bye.